Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan ringkas ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Untuk video kali ini, untuk siri kali ini saya nak jelaskan tentang persoalan apakah jika seseorang itu meyakini akidah yang bid'ah, melakukan ibadah yang bid'ah, apakah dia secara pasti akan masuk neraka. Ini satu perkara yang saya dapati pada pengamatan saya, bukan sekadar orang awam saja yang keliru, tetapi sebahagian agamawan, sebahagian orang yang memakai pakaian seragam agama, mereka juga tidak tahu dalam perkara ini. Mereka juga keliru dalam perkara ini. Sehingga kan apabila saya menegur sesuatu keyakinan, sesuatu ibadah itu sebagai bid'ah, dalam media sosial ke dalam FB, dalam WhatsApp group ke apa ke, mereka balas balik, habis tu aku ni masuk neraka lah. Habis tu orang-orang tua kita semua yang duk amalkan tu masuk neraka lah. Habis tu tok-tok guru pondok yang duk mengajar tu masuk neraka lah. Ya, dan bukan sekadar orang awam tau. Yang pangkat ustaz tu pun, yang pangkat tuan guru tu pun, mereka pun berpandangan sedemikian, bertanyakan soalan sedemikian. Habis tu ramailah umat Islam ni masuk neraka. Ataupun mereka berkata, inilah geng-geng yang suka menerakakan orang. Menerakakan orang, ya. Jadi ini satu persoalan atas satu salah faham yang memerlukan penjelasan yang khusus, satu siri kuliah yang khusus, ya. Bukan, tak apa, jangan risau, pendek saja. Saya tak buat yang panjang-panjang, takut saya punya kuliah atau video ni menjadi ubat tidur pula, ya. Okey, ada beberapa perkara saya nak terangkan. Pertama sekali, manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah kita tidak menentukan si fulan, si fulanah sebagai ahli neraka. Kita tidak boleh berkata secara tepat, wahai Ahmad bin, katakanlah orang tu, wahai Ahmad bin Kamarudin, kamu ni confirm ahli neraka. Wahai Fatimah binti sekian-sekian ni, kamu ni confirm masuk neraka. Tak bau syurga langsung. Kita tidak melakukannya. Bahkan kita tidak boleh berkata juga, kamu ni confirm ahli neraka, walaupun tak sebut nama. Kamu ni confirm, kamu duk buat amalan bid'ah tu, aku dah tegur kau, tak mau dengar, kau ni confirm masuk neraka. Cuma neraka level berapa saja. Kita tidak boleh berkata sedemikian. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Okay, apa dalil bagi manhaj ini? Okey, saya ada kemukakan dalam buku saya, Marilah Berkenalan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, saya ingin jemput para hadirin semua untuk menyemak dan mengkaji buku saya itu. Judulnya Marilah Berkenalan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa ya? Sebab kita ni selalu mendakwa diri kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan saling saling berebut siapakah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, siapakah ahli sunnah wal jamaah yang originalnya, ya. Padahal bila tanya apa maksud ahli sunnah wal jamaah tu pun tak tahu, ya. Padahal ahli sunnah wal jamaah itu ialah satu manhaj atau metodologi dalam beragama. Salah satu manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah kita tidak menentukan si fulan atau si fulanah itu sebagai ahli neraka. Okey, boleh rujuk dalam buku saya ini, dalam bab G, iaitu secara dasarnya ahli sunnah wal jamaah tidak menentukan bahawa seseorang pembuat kemungkaran bakal diazab dalam neraka. Ini kerana penentuan azab neraka adalah hak Allah semata-mata. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang boleh menyelamatkan seorang pembuat kemungkaran daripada diazab dalam neraka. Bagi manhaj ini, bagi setiap manhaj dalam buku saya ni ada dalilnya, ya. Kita bukan sembang kari, bukan sembang kosong saja, ada dalilnya, ya. Okey, saya kemukakan sebuah hadis yang agak panjang, saya bacakan secara ringkas saja daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Salah seorang dari mereka ni lazim berbuat dosa, sementara salah seorang yang lain bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang beribadah, yang sungguh-sungguh dalam ibadah ni sering memandang saudaranya yang berbuat dosa lalu berkata, berhentilah. Berhentilah. Pada satu hari
dia mendapati saudaranya masih melakukan dosa. Lalu dia berkata, berhentilah. Namun saudaranya itu menjawab, biarlah aku. Demi Tuhanku, apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Lalu saudara yang bersungguh-sungguh dalam ibadah itu menjawab, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan engkau, atau Allah tidak akan memasukkan engkau dalam syurga. Mungkin dah give up, dah selalu dia tegur, selalu duk nasihatkan apa, masih berdegil lagi dengan dia buat banyak dosa, buat banyak kemungkaran. Akhirnya saudaranya yang sungguh-sungguh dalam beribadah tu, dia berkata, demi Allah, dia bersumpah tau, Allah tidak akan mengampunkan kamu, atau Allah tidak akan memasukkan engkau dalam syurga. Okey, maka beberapa ketika kemudian apabila roh kedua-duanya dicabut, maknanya mereka sedang meninggal dunia, lalu kemudiannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah bertanya kepada saudara yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, apakah engkau mengetahui tentang aku? Atau apakah engkau berkuasa atas apa yang berada di tanganku? Okay, lalu Allah berkata kepada saudara yang lazim berbuat dosa itu, pergilah masuk ke syurga dengan rahmatku. Allah ampunkan dia, dan dengan rahmat Allah, Allah masukkan dia ke syurga. Dan Allah berkata kepada saudara yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, bawalah orang ini ke neraka. Ya, berkata Abu Hurairah lagi, demi jiwaku yang berada dalam tangannya, sesungguhnya orang tersebut yang saudara yang bersungguh-sungguh dalam ibadah itu telah mengucapkan kata-kata yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Kenapa? Kerana hak syurga dan neraka itu ialah hak Allah 100%. Kita sebagai manusia, sebagaimana baik pun, sebagaimana alim pun, sebagaimana warak ke takwa ke apa ke, kita tidak boleh berkata si fulan ini ahli syurga, si fulan ini ahli neraka. Ya. Hadis yang saya baca tadi itu, secara ringkasnya itu, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, hadis yang sahih di situ. Maka berdasarkan hadis ini dan juga beberapa yang lain, kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh berkata seseorang itu apa pun kemungkaran yang dia buat, besar ataupun kecil, kita tidak boleh berkata mu ni confirm masuk neraka. Tidak boleh berkata begitu. Maka demikianlah juga apabila kita menegur seseorang itu seseorang itu yang berkeyakinan dengan akidah yang bid'ah, yang beramal dengan amalan yang bid'ah, kita sekadar menegur kesalahannya itu, dan kita tidak berkata kamu ni confirm akan masuk neraka. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah membezakan antara perbuatan dengan pembuat. Kita menegur perbuatan. Pembuat itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menghukum pembuat itu sebagai ahli neraka, ahli syurga begitu. Kita hanya tegur, kita hanya betulkan perbuatannya saja, ya. Jadi boleh beza ke perbuatan dengan pembuat? Saya nak bagi satu contoh mudah. Katakanlah kita ternampak ada orang minum arak. Dia minum red wine. Okey, red wine. Red wine ni warna dia sama macam Ribena. Okey, sebagai contoh. Kita tegur dia, tak boleh minum. Itu adalah sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh agama. Arak ni sesuatu yang diharamkan. Bila haram, kita tahu dosa. Bila dosa, kita tahu kemungkinan akan masuk ke dalam neraka. Tapi kita tak boleh kata macam tu. Kita hanya boleh tegur, you have to stop now. This is prohibited in Islam. Kamu kena berhenti sekarang. Ini adalah perbuatan yang dilarang, yang diharamkan dalam Islam. Akan tetapi kita tidak berkata kepada pembuatnya, peminumnya itu, bahawa dia akan masuk neraka. Kenapa, ya? Sebab mungkin dia tidak tahu, dia tak tahu tentang larangan arak ni. Okey, mustahil berlaku. Tapi kita give him the benefit of the doubt that he doesn't know about it. Okey, kita mungkin dia tidak tahu ianya dilarang. Kedua, mungkin dia keliru. Dia ingatkan benda tu Ribena, tengok-tengok red wine, dia tak tahu. Yang ketiga, dia tersilap. Tersilap, katakan mungkin dia terlupa ke, mungkin dia tak tahu ke. Kita cuba bagi
pelbagai-bagai kemaafan, bagai-bagai kelonggaran kepadanya, berbagai-bagai baik sangka kepadanya. Nombor 4, mungkin dia dalam suasana darurat. Dia sedang dahaga yang melampau ke apa ke, dan dia cuba cari minuman, tak ada kecuali red wine itu saja. Memanglah suasana yang sukar kita nak fikirkan. Tapi katakanlah itu saja yang ada. Ataupun nombor 5, dia tak mampu mengelaknya. Tak mampu kenapa? Mungkin dia seorang yang alkoholik sebelum ini. Seorang kaki botol sebelum ini, ya. Jadi dia sedang memperbaiki dirinya. Katakan dia seorang yang baru masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia biasa minum arak. Dan sekarang ni dia sedang masuk Islam. Dia sudah pun bersyahadah. Lalu dia sedang melatih dirinya bertahap-tahap untuk mengurangkan jumlah minuman keras ini, sehingga akhirnya dia dapat berhenti sepenuhnya. Jadi ada pelbagai-bagai kemungkinan pada pembuat itu. Jadi kita hanya menegur perbuatan tu salah, minum arak tu salah, tetapi pembuatnya, peminumnya, kita tak kata dia ahli neraka, sebab mungkin dia tidak tahu, mungkin dia keliru, mungkin dia tersilap, mungkin dia suasana darurat, atau mungkin dia tidak mampu untuk mengelaknya buat masa ini. Dan ada juga kemungkinan yang lain bahawa dia mungkin sekarang ni dia memang minum. Tapi kita tak tahu, mungkin esok, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun depan dia betul-betul bertaubat. Dia betul-betul beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Dan Allah mengampunkannya. Kita tidak tahu. Jadi, manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah kita menegur perbuatan. Dan kita tidak menghukum pembuatnya. Kalau pembuatnya melakukan kesalahan yang masuk dalam kategori hukum hudud, ta'zir apa semua tu, maka itu hak pemerintah yang untuk menghukumnya, dan itu sudah tentu ada dibicarakan dalam mahkamah apa semua tu, ya. Dan pemerintah akan menimbang berbagai aspek yang lain sebelum menjatuhkan hukuman. Ini sangat penting, ya. Apabila kebanyakan orang di Malaysia ini dan termasuk tuan-tuan guru mereka, tuan-tuan ustaz mereka, tidak dapat membezakan antara perbuatan dengan pembuat, berarti mereka ni jauh daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sebab jika mereka ni, kita sekarang ni bila manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita tak mau main sembang kosong, tak mau sembang kari, kita nak ianya dalam perbuatan kita. Jika orang ramai, jika silibus di Malaysia, jika ustaz-ustaz, jika guru-guru ini adalah mereka yang benar-benar ahli sunnah wal jamaah, mereka akan tahu tentang manhaj ini, dan mereka akan tahu bila kita menegur sesuatu keyakinan atau ibadah tu sebagai bid'ah, kita hanya merujuk kepada perbuatan, kepada keyakinan. Kita tidak merujuk pada orang individu tu. Kita tidak berkata dia itu confirm ahli neraka. Ya. Apabila ramainya orang awam tidak faham perkara ini, termasuklah ustaz-ustaz mereka, guru-guru mereka, tak kisahlah serban besar mana, selendang tersemat kemas macam mana ke, tak tahu, berarti mereka ni sangat jauh daripada silibus ahli sunnah wal jamaah. Mereka klaim saja kami inilah ahli sunnah, kami inilah ahli sunnah. Itu sekadar cakap di mulut, tetapi dalam akidah mereka, dalam perbuatan mereka adalah sesuatu yang kita kena semak semula. Sebab benda ini termasuk antara yang asas. Ada dalam buku saya, marilah berkenalan dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan dalil-dalilnya sekali yang membezakan antara perbuatan dan juga pembuat. Okey, baik. Sekarang kita masuk dalam bab bid'ah ni. Adakah orang yang berkeyakinan dengan satu keyakinan yang bid'ah, orang yang beribadah dengan satu ibadah yang bid'ah, apakah mereka ini akan masuk neraka? Okey, beberapa pertimbangan, beberapa perkara saya nak highlight. Pertama sekali, dalam lafaz hadis itu sendiri, okey, lafaz yang terakhir tu, wa kullu dhalalatin finnar. Lafaz yang terakhir itu, rangkap terakhir, wa kullu dhalalatin finnar. Lafaz terakhir itu diperselisihkan oleh para ahli hadis, apakah ianya sahih ataupun tidak. Ada khilaf di situ di kalangan para ahli hadis. Sebagai contoh, Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat itu adalah sahih. Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah berpendapat ia tidak sahih.
Jadi ada khilaf. Okey. Yang disepakati sahih tu adalah sampai wa kullu bid'ati dalalah. Yang di situ saja, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, okey, tak apa kalau yang tu khilaf. Bagi saya kaji-kaji, saya cenderung berkata itu sahih. Tapi jika di kalangan adanya agamawan, di kalangan para hadirin yang berpendapat ianya tidak sahih, tidak mengapa. Ya, sebab bila Rasulullah telah pun berkata wa kullu bid'atin dalalah, itu sudah cukup untuk menjadikan kita ini sangat berhati-hati, sangat takut daripada bid'ah, sehingga kita akan menjauhinya sekalipun bid'ah yang samar-samar. Okey. Itu yang keduanya. Yang ketiga, kalau kita baca lafaz hadis tu, baca dengan fikiran yang terbuka, bijak, baca bismillah dulu ke apa ke, cuba tengok hadis tu merujuk pada perbuatan atau pembuat. Mari kita sama-sama baca. Wa syarrul umuri muhdasatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu muhdasatin bid'ah, dan setiap yang baru itu ialah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berbicara tentang perbuatan bid'ah. Rasulullah tidak bersabda umpama sesiapa yang berbuat bid'ah dia masuk neraka. Rasulullah berbicara tentang perbuatan bid'ah itu sendiri, bahawa perbuatan mencipta perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara tentang perbuatan, bukan pembuat. Sebab pembuat bid'ah itu mungkin dia tidak tahu perkara itu bid'ah. Mungkin dia keliru. Aku dengar ada ustaz kata bid'ah ni ada hasanah, ada dalalah. So aku pun keliru. Yang ni hasanah ke dalalah? Jadi dia keliru di situ. Okey. Ataupun dia tersilap. Dia lupa. Dulu dah belajar dah benda ni bid'ah, tapi dia terlupa ke apa, terikut dengan masyarakat, dia pun terikut-ikut buat sama. Jadi dia tersilap. Mungkin dia darurat. Darurat ni tak tahu macam mana. Mungkin terpaksa ke apa ke, atau dia tidak mampu mengelaknya. Tidak mampu ni. Sebagai contoh, saya tahu ramai juga ustaz-ustaz, imam-imam yang tahu bahawa majlis-majlis tahlil, majlis-majlis ini adalah sesuatu yang bid'ah. Mereka tahu, tetapi mereka tak mampu nak mengelakkannya. Sebab nanti apa orang kata, kan nanti jiran di kawasan perumahan jemput dia tak pergi, apa orang kata, aku ni tak mampulah nak menghadapi itu. Jadi dia tahu benda tu bid'ah, dia tak mau, tapi dia macam tak mampu untuk mengelaknya, lalu dia terpaksa juga hadir. Ini sebagai contoh, dan contoh yang betul-betul berlaku. Ya. Ada imam saya sembang, dia tahu dalam mazhab Syafi'i selepas solat zikir itu ialah secara perlahan, kecuali kalau nak menghajar makmum. Bukan ajar zikir suka-suka, ya, kecuali jika nak mengajar makmum zikir yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu. Tetapi apa nak kata, disebabkan dia tidak mampu nak buat perkara itu. Kalau dia buat, dia mungkin dia baru imam muda kat masjid tu. Kalau dia buat, dia mesti kena pecat daripada imam senior ke, oleh AJK ke, oleh jawatan agama ke apa. Dia ni pula baru balik belajar, dia nak kena bayar hutang belajar, dia baru nak mendirikan rumah tangga, dia baru nak itu nak ini. Nak tak nak dia terpaksa buat juga. Walaupun dia tahu benda tu sebenarnya bukanlah sunnah. Dia tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam selepas solat fardu, baik dalam hadis yang sahih maupun dalam hadis yang dhaif, tidak pernah berdoa secara berjamaah. Dia tahu dan dia nak mengelak perkara tu, tapi dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak berani nak melakukannya, sebab banyak orang sekarang ini sudah faham antara sunnah dan bid'ah. Dia dah faham amalan-amalan yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, tapi dia belum ada kekuatan untuk meninggalkannya. Belum ada kekuatan untuk meninggalkannya, ya. Jadi semua ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya fokus bagi menerangkan bahawa setiap bid'ah itu adalah salah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu boleh membawanya ke dalam neraka. Kemudian ada juga kemungkinan lain-lain kepada pembuat bid'ah itu sendiri. Ya, mungkin dia ada buat bid'ah,
bid'ahnya tu sekadar 2-3 saja. Amalan-amalan soleh, amalan-amalan dia yang lain yang bertepatan dengan sunnah banyak lagi. 95% daripada ibadahnya, daripada akidahnya selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5% daripada ibadah dia itu adalah bid'ah. Ya, maka Allah SWT akan mengambil kira yang banyak itu, yang betul itu, dan yang betul itu akan menghapuskan apa yang salah itu. Kemungkinan yang lain, dia buat bid'ah tetapi kemudian esok ke, minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, dia sedar lalu dia pun bertaubat daripadanya. Dan dia betul-betul minta maaf daripada Allah, dan selepas itu dia sungguh-sungguh berpegang pada sunnah. Ya, semua kita termasuk diri saya pada satu masa yang lalu memang mengamalkan kebiasaan amalan masyarakat kita, kebiasaan akidah masyarakat kita. Lalu kita belajar-belajar, kita dapat tahu dan kita pun bertaubat dan berubah. Saya ada buat satu video sendiri, ya. Satu video boleh tengok dalam saluran YouTube saya, bahawa saya sendiri pun dulu ada buat bid'ah. Saya dulu sendiri pun ada akidah yang bid'ah. Kalau tak percaya boleh tengok buku-buku saya yang awal. Buku-buku saya yang awal. Okey, boleh tengok terjemahan Al-Quran. Apabila ada ayat dalam bahasa Arabnya yang bersebut yad, tangan Allah, ketika itu saya hanya copy and paste terjemahan daripada Al-Quran, terjemahan Abdullah Basmih, di mana perkataan tangan mereka ubah pada kuasa. Ketika itu saya pun tidak tahu, saya pun letak kuasa di situ. Hanya kemudian bila saya belajar, saya tahu itu saya minta ampun kepada Allah, dan saya pun meletakkan terjemahan yang baru. Dalam edisi terbitan yang baru, saya telah tukar terjemahan itu. Tapi kalau tengok buku saya edisi yang awal, saya pun ada buat silap juga. Sebab saya tidak tahu, dan itulah yang diajar kepada kita pada zaman awal dulu. Jadi kita ini ada kemungkinan. Sekali lagi, mana kita ni bersikap terbuka, kita selalu berdoa. Dalam surah Fatihah ada bacakan ihdinas siratal mustaqim. Kita sungguh-sungguh berdoa, Allah pun tunjuk pada kita, dan Allah akan tunjuk apa yang benar, apa yang salah itu, ya. Jadi bukan saya nak mengata orang, saya sendiri pun belajar juga, ya. Jadi poin penting di sini, kita fokus kepada perbuatan bid'ah, kita tegur ini salah, kita nasihatkan sunnah tu ialah apa. Adapun pembuatnya, kita tidak berkata dia ahli neraka. Sebab macam-macam tadi, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia keliru, mungkin dia tersilap, mungkin dia terpaksa, mungkin dia tidak mampu mengelaknya, mungkin dia sikit tu aja yang bid'ah, yang lain-lainnya itu selari dengan sunnah, dan mungkin pada satu hari nanti dia bertaubat. Jadi ada banyak kemungkinan yang menyebabkan dia tidak akan dihukum dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang penting, ya. Sekali lagi saya tekankan, kita bila menegur tentang sesuatu keyakinan atau ibadah atau hukum atau fiqh hati yang bid'ah, kita fokus kepada perbuatan, bukannya kepada pembuat, ya. Itu saya nak tekankan. Satu perkara, ya, sebelum saya nak mengakhiri video ini, dalam pengalaman saya dan rakan-rakan saya, menegur orang tentang sesuatu keyakinan ataupun ibadah mereka yang bid'ah, selalu ditolak dengan kesombongan, selalu ditolak dengan peremehan. Kamu ni siapa? Who are you to talk? Kamu ni pilot saja. Apa nak kata, kamu ni bukan ustaz, ni tiba-tiba jadi ustaz, ataupun diremeh-remehkan. Inilah Wahabi, zikirnya tak ada, bid'ah. Zikirnya tak ada, neraka. Zikirnya tak ada, syirik. Mereka mempermainkan, padahal kita menegur dengan baik, kita menegur apa yang hak, ya. Di sini saya nak sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua pernah mendengarnya, ya. Hadis sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, sesiapa yang dalam hatinya misqalu zarratin min kibr, sezarah, sebutir yang kecil daripada sifat sombong. Maka ada seorang lelaki yang bertanya, sesungguhnya jika seseorang itu dia menyukai pakaian yang cantik, dia menyukai kasut yang cantik, macam mana tu? Apakah itu kesombongan? Lebih kurang begitu maksudnya. Qala, Rasulullah bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah ini maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai orang-orang yang
indah, yang berpakaian indah, berkasut indah. Okey, maknanya itu bukanlah kesombongan yang baginda masukkan. Kesombongan yang baginda masukkan ialah al-kibru, batarul haq. Al-kibru tu, kesombongan itu ialah menolak kebenaran. Wa ghamtu, dan merendahkan, menghinakan nas, dan menghinakan orang lain. Jadi saya nak nasihatkan kepada para hadirin semua, apabila ada orang menasihati diri anda tentang sesuatu keyakinan, sesuatu ibadah, sesuatu hukum ataupun fiqh hati yang anda pegang sebagai satu yang bid'ah, okey, jangan sombong menolak orang itu. Sebab ini sebenarnya salah satu sebab seseorang itu tidak akan masuk syurga. Maknanya apa? Masuk neraka lah tu. Okey. Berdasarkan hadis ini sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya. Okey, cuba dengar. Kalau tak setuju, lakukan perbincangan yang ilmiah. Jangan merendah-rendahkan, jangan menolak kebenaran. Sebab lazimnya apabila seseorang itu menegur ini adalah bid'ah yang sunnah ini, dia sedang bawa kebenaran, dia sedang menerangkan apakah sunnah dalam perkara itu. Lalu kita menolaknya, lalu kita merendah-rendah pula. Hang ni siapa? Mu ni siapa nak cakap-cakap? Kamu ni pilot saja, pergi bawa kat terbang diam-diam sudah. Jangan nak cerita-cerita bab agama. Kamu ni siapa? Kamu ni engineer saja. Kamu ni siapa? Arkitek saja, lawyer saja. Ataupun mungkin orang agama, tapi orang agama belajar universiti entah apa semua tu, ya, jangan merendah-rendahkan. Sebab itulah sebenarnya kesombongan yang mungkin boleh menyebabkan anda, berdasarkan hadis ini, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Ya, jadi saya nasihatkan kepada para hadirin semua, termasuk diri saya sendiri, sentiasa bersifat rendah diri terhadap ilmu. Okey, jangan sombong. Ya, boleh jadi seseorang itu melakukan bid'ah. Lalu bid'ah itu bid'ah yang kecil dan diampunkan oleh Allah SWT kerana dia ada banyak amalan lain yang menepati sunnah. Ya, saya ulangi, boleh jadi seseorang itu dia melakukan bid'ah, ya, atas sebab-sebab yang mungkin Allah akan maafkan. Mungkin dia keliru, mungkin dia tersilap, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia buat bid'ah banyak tu saja tapi sunnahnya banyak. Akan tetapi yang menjadi faktor penghalang daripada dia memasuki syurga Allah bukanlah bid'ah yang kecil tu, tapi sifat sombong dalam dirinya apabila ada orang yang menegur bid'ah yang kecil itu sebagai bid'ah, lalu dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang itu. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Jadi saya akhiri sehingga sini dulu. Kita berjumpa lagi dalam siri-siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.